Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan skandal rasuah di Malaysia. Sebelum ini kita dikejutkan banyak sekali skandal rasuah yang melibatkan nama-nama pemimpin politik. Dan yang terbaru, kita dikejutkan dengan skandal rasuah yang berlaku di Sabah. Cakap tentang skandal rasuah yang berlaku di Sabah, di mana cerita yang panas ini melibatkan kepimpinan politik di Sabah, beberapa wakil rakyat, dan yang paling menggemparkan ada nama Ketua Menteri Sabah disebut di dalam skandal rasuah ini. Dan pada akhirnya perkara ini semakin berpanjangan sehingga ada yang bercakap ini adalah konspirasi politik untuk menjatuhkan, untuk menggulingkan kerajaan negeri JRS pimpinan Haji G. Noor. Saudara-saudara, tak sangka selepas timbul isu rasuah ini, netizen telah mulai bersuara. Rakyat Sabah telah mulai bersuara. Rupanya ini adalah isi hati rakyat Sabah yang telah diluahkan melalui ruangan komen di dalam channel ini. Saudara-saudara, kalau benarlah konspirasi politik untuk menjatuhkan kerajaan negeri, untuk menggulingkan Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji G. Noor, sudah mulai ada yang memberikan beberapa nama untuk dinaikkan cadangan daripada netizen ataupun dipilih rasmi oleh netizen. Rakyat Sabah telah memilih bahawa mereka mahu beberapa nama ini untuk menjadi Ketua Menteri. Saya melihat di dalam ruangan komen, antara nama yang paling kerap kali disebut adalah nama Presiden Warisan, Datuk Seri Shafiq Apdal. Di SSA, ada komen yang menyebut mereka mahu Presiden Warisan untuk jadi Ketua Menteri. Itu adalah komen daripada beberapa viewers ataupun subscriber di dalam channel ini. Dan nama yang seterusnya adalah YB Munirah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu lagi komen. Ada yang kata YB Munirah layak jadi CM Sabah, layak jadi Ketua Menteri Sabah. Dan ini adalah satu lagi nama terbaru yang saya terima daripada netizen. Ada yang kata lebih baik Dato' Jeffrey Kitingan jadi Ketua Menteri baru daripada Shafiq Apdal jadi Ketua Menteri. Lepas tu ada komen yang seterusnya berkata Dato' Jeffrey Kitingan pun layak Ketua Menteri Sabah. Saudara-saudara, saya mewakili suara netizen. Dengan komen di sini berkata, rakyat akan tentukan siapa rakyat pilih. Saya harap sabar keputusan di tangan rakyat melalui salah satu lagi pengguna media sosial yang telah meletakkan komen di dalam channel ini. Jadi tuan-tuan dan puan, rupanya pilihan rakyat adalah yang bersih, tiada kes mahkamah, dan sudah pasti Ketua Menteri yang baru ini, yang bakal dipilih ini adalah seorang pemimpin yang menjadi pilihan majoriti daripada rakyat Sabah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah beberapa nama ini yang bakal menggantikan Haji G. Noor sekiranya konspirasi politik ini berjaya? Konspirasi politik untuk menumbangkan Haji G. Noor berjaya. Jadi saudara-saudara, beberapa nama ini yang saya sebut sebentar tadi, dan mungkin juga termasuk Bung Mokhtar,
Mungkin Bung Mokhtar pun layak jadi ketua menteri. Siapa kata tak layak? Layak. Tapi persoalannya, adakah kes mahkamah yang melibatkan nama Ketua Perhubungan UMNO Sabah itu dapat menghilangkan kelayakan beliau untuk jadi Ketua Menteri Sabah? Jadi antara beberapa calon ini adalah Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Datuk Seri Syafiq Abdal, Munirah, dan juga Bung Mokhtar. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kepimpinan Kerajaan Perpaduan PHBN hari ini dan di dalam Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional terdapat DAP dan UMNO. Mungkin pada ketika kerajaan PHBN ditubuhkan untuk kestabilan politik, netizen ataupun rakyat Malaysia mulai bercakap tentang hubungan antara UMNO dan DAP. Adakah UMNO dan DAP boleh bertahan sehingga satu penggal? Adakah pembawaan UMNO dan DAP ini tidak akan menjalinkan satu kerjasama yang baik? Namun saudara-saudara, beberapa pandangan daripada kepimpinan politik, pemerhati politik berkata bahawa kerajaan PHBN akan bersama-sama sehingga satu penggal. Bahkan mungkin kerjasama di antara PHBN, UMNO, DAP mungkin bakal diperkukuhkan sehingga PRU 16. Namun saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar nama Akmal Saleh, Dr. Akmal Saleh, yang memang lantang bercakap. Adakah antara beberapa kenyataan Dr. Akmal Saleh boleh menimbulkan satu salah faham di antara kepimpinan UMNO dan DAP? Saudara-saudara, yang terkini, pemimpin muda DAP balas serangan Akmal bertalu-talu. Adakah Dr. Akmal Saleh dan DAP memang tidak mampu lagi bersama-sama? Kerana beberapa kali kita mendengar berkaitan dengan isu antara UMNO dan DAP. Tapi saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya melihat UMNO dan DAP tidak ada masalah untuk meneruskan kerjasama. Dan mungkin ini hanyalah pandangan pribadi Dr. Akmal Saleh terhadap pemimpin DAP. Selepas pemimpin utama mereka dikritik oleh Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, beberapa pemimpin muda DAP tampil membalas dengan serangan bertalu-talu dalam beberapa kenyataan berasingan. Naib Ketua Pemuda DAP, Raja Ahmad Iskandar Faris, menyatakan rasa heran apabila Akmal tersentap kerana Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, tidak membalas serangan-serangannya. Jelas sebenarnya Loke sebagai seorang Menteri Pengangkutan dan Setiausaha Agung DAP, dia perlu memberikan keutamaan kepada tugas-tugasnya dalam membangunkan negara berbanding terjerat dengan polemik yang bukan sahaja tidak memanfaatkan hidup rakyat, malah mampu mengganggu kestabilan politik yang sedang kita nikmati sekarang. Justeru kepada saudara Akmal, apa niat sebenar saudara mencetuskan polemik yang tidak berkesudahan? Adakah saudara benar-benar ikhlas ingin membela nama agama, bangsa dan negara? Atau saudara hanya ingin sibuk menagih perhatian dengan menyerang pemimpin-pemimpin utama negara? Tepuk dada tanya selera. Jadi saya khawatir kalau pemimpin muda seperti Akmal hanya sibuk mengejar nama, jadi tugas untuk membina negara ini perlu diserahkan kepada siapa? Katanya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan Akmal menyifatkan Loke yang juga MP Seremban sebagai kaduk naik junjung selepas mendapat jawatan menteri. Baru ada pangkat sombong, kata Adun Merlimau itu. Saudara-saudara, adakah dengan kenyataan Dr. Akmal Saleh ini
dapat merisikokan jawatan yang beliau pegang hari ini dan status di antara kerajaan perpaduan di dalam PHBN. Nah, apa komen Anda?